Okay, kita tengok selection. Okay, minggu lepas kita dah tengok apa nama sequence kan. Okay, sequence ni macam korang tahu dia simple saja. Refresh balik sequence sikit. Contoh soalan ni, calculate price of a car after 10% of tax, sales tax discount discount. So discount harga akan lebih murah. So start dengan stock wajib, masukkan original price. Lepas tu net price sama dengan original price jarak 0.90, dah tolak 10% untuk discount. Display net price. Sama juga dengan flowchart, korang pindah aja ke sini. Okay, betul tak? Betul. Okay. Okay, kita akan tengok hari ni punya, iaitu selection. Nama dia pun dah selection untuk kita pilih. Tapi sebelum tu ada sedikit update ya. Untuk input, sebelum ni saya kata enter kan. So enter tu korang dropkan dulu. Dia pun kata, ni pensyarah-pensyarah lah kata, utamakan read, get dengan input. Ni untuk input, untuk output, print, display dengan output. So korang pakai ya, verb-verb yang telah dikhususkan ni ya. Okay, kita tengok selection control structure. Bila kata selection, kita memilih ya, kita memilih antara dua perkara. Kita memilih antara paling kurangnya dua pilihan ni. Dan kalau korang tengok selection, dia menggunakan bentuk diamond ni. Okay, bear in mind apabila selection kita gunakan diamond, dia masuk sini mesti satu. Keluar mesti dua. Satu dekat atas, satu dekat bawah ataupun kiri kanan. Faham tak? Dia masuk mesti satu, keluar daripada diamond ni mesti ada dua. Okay, boleh? Boleh, sir. Okay, dan apabila selection, kalau ada dua pilihan, korang mesti pilih salah satu sahaja. Maksudnya tak semua jawapan yang akan keluar. Kita akan tengok nanti. 3 jenis selection, single selection, dual selection dengan multiple selection. Okay, tak apa. Okay. Skip. Okay, tengok. Single selection if. Apa dia single selection? Single selection ni maksudnya dia ada satu pilihan saja. Kalau condition tu betul, dia buat statement tu. Betul habis. Kita tengok flowchart dia. Kalau condition dia betul, dia buat statement tu. Kalau false, dia terus habis. Okay, kita tengok contoh dia. The program will display A kalau markah entered is greater or equal to 80. So problem analysis dia input mark, okay, proses, okay, mesti gunakan perkataan ni ya. Determine whether the mark enter is more than or equal to 80. Okay, pakai balik ni. Pakai balik yang ini ya. Determine whether tu kena ada the mark entered is greater or equal to 80. So jawapan, kemungkinan jawapan dia sama ada A or ni wajib or no output. Okay, A ni kena dalam double quote sebab kita nak keluarkan huruf A or no output. Okay, tengok dia punya apa ni pseudocode. Start dengan stop wajib. Read mark. If mark more or equal to 80, so display A. If kat sini, kawan dia and if dekat sini. And if ni penting untuk menandakan if tu dah berakhir. Okay, mesti ada and if untuk menandakan if tu dah berakhir. Itu sahaja. Ini kita panggil, kita kenali sebagai single if. Okey tak itu? Okay. Ada soalan ke? Tak ada soalan Ya, ada. Okey, kita pergi ke seterusnya. Okey, kita pergi flowchart pula. Okey, flowchart dia tadi start dengan stop, senang je. Okey, baca markah. Kalau markah besar 80, kalau true, kalau betul, ni pun wajib ada true ni, huruf T ni, display A. Kalau false, dia terus turun ke bawah tanpa buat apa-apa. Ini single if. Okey. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, case yang kedua, dual selection, if dengan else. Di mana kita akan tengok satu condition, kalau true dia buat satu benda, kalau false dia buat benda yang lain. Okey, ini yang biasa kita jadi dalam hidup kan. Okey. If condition true, dia buat statement satu.
else, kalau false, dia buat statement 2. And if. Sama juga flowchart, dia akan tengok condition. Kalau true, dia buat statement 1. Kalau false, dia buat statement 2. Then, dia akan sambunglah apa yang dia nak buat seterusnya. Kita tengok soalan. Okay. Kalau the program akan display A, kalau mark enter ni lebih besar atau sama dengan 80. Atau B, kalau mark enter ni kurang daripada 80. So kita tengok, input dia apa? Input dia mesti mark lah. Proses dia, determine whether mark enter is more than or equal to 80 or less than 80. Okay, output dia huruf A atau huruf B. Okay. Kita tengok dia punya apa ni pseudo code. Start dengan stop kena ada. Baca markah. Kalau markah besar daripada 80, besar atau sama display A. A ni mesti ada ni ada double quote ni. Else display B. And if. And if tu kena ada menunjukkan end of if punya selection tu. Okay, kita tengok dia punya flowchart. Okay, start dengan stop kena ada. Baca markah. Kalau markah besar daripada 80, kalau true, display A. Kalau false, display B. Dan stop. Saya ambil satu contoh. Saya masukkan markah 85. So, dia masuk dekat sini, 85. Adakah 85 ni lagi besar daripada 80? True ke false? True. True. So, dia akan display A. Dan dia habis stop. Kita tengok lain pula. Saya masukkan 65. So, saya masukkan 65. So, kat sini 65. Adakah 65 lagi besar daripada 80? Tak. Tak. So, dia akan display false. Dia akan display B. Ini adalah dual selection. Okay. Sebelum kita tengok yang ketiga, multiple selection tu, saya nak tunjuk pada awak contoh dual selection. Okay. Korang tengok video yang saya dah buat ni. Dia masukkan markah kat situ. Okay. Dia, masukkan 56. Output akan jadi fail. Ulang balik Korang tengok dulu balik. Okay, tengok sini. Masukkan markah. Enter mark. Type 56 kat situ. Markah kurang 80, dia pergi ke kiri, output dia fail, baru dia end. Saya ulang sekali lagi. Tengok belah kanan pula. Masukkan markah. Mark kita 56. Mark dia uji kat sini mark kurang 80, dia ke kiri fail dan pergi end. Okay, ini cara flowchart dia berfungsi. Tengok yang ni pula. Harap korang clear dia punya carta alia dia tu. Kadang korang tak nampak sebab tu saya buatkan video ni. Special demi yang tersayang korang ni. Dan pula hang kat ni. Korang dengar tak suara saya? Dengar, sir. Okay, right. Server execution fail. Okay, tengok ini. Masukkan markah. Input markah, saya masukkan ke sini. 87. 87 besar 80, dia pergi ke pass belah kanan. Baru dia end. Okay, saya ulang balik. Tengok belah kanan pula. Output, masukkan markah 87. So, dia akan proses kat sini. 87 besar 80. Output pass dan end. Bila kita output pass kat sini, dia akan keluarlah perkataan pass kat situ. Baru dia end. Okay. Video-video ni saya dah share dalam Google Classroom Okay. Itu case untuk pass dengan fail. Okay. Ini untuk dual selection. Right. Okay, kita teruskan. Ada soalan tak untuk itu?
Ada. Ada, okey, alhamdulillah. Okey, multiple selection nested if. Okey, ini maksudnya dia ada lebih daripada satu if else. Ada beberapa. Okey. Ni format umum dia. Format umum dia condition 1. Kalau true, dia akan buat yang ni. Kalau false, dia akan ke bawah lagi. Dia check condition 2, kalau true, dia pergi sini. Kalau false, dia ke bawah lagi. Tak kisahlah. Berapa statement ke bawah pun dia akan pergi ke bawah lah. Alright? Kita tengok contoh. Ni contoh yang paling mudah lah. The program will display A kalau markah tu besar atau sama dengan 80. Dia akan display B kalau markah tu antara 70 hingga 79. Dia akan display C kalau markah tu kurang daripada 70. So, kita tengok IPO dia, input dia masih mark sebutir. Process determine whether wajib ada the mark enter is more than or equal to 80 or between 70 to 79 or less than 70. Dan kau tengok output dia, huruf A, O, huruf B, O, huruf C. Okay, dia mesti O ya. Kalau kau buat macam ni kan, A, B, C. Betul ke salah? Salah. 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 Sebab dia tak akan keluar ketiga-tiga. Dia mesti keluar salah satu sahaja. Sebab tu kena ada O Dia akan keluar salah satu sahaja ya. Okay, kita tengok dia punya pseudocode. Start dengan stop. Okay, baca markah. Kalau markah lagi besar atau sama dengan 80, kita akan display huruf A. Else, kalau markah besar daripada 70, kita akan display B. Else, kita display C dan and if. Okay, dekat sini. Perlu tak kita buat markah tu besar, kecil daripada 80, besar daripada 69. Perlu tak? Jawapannya, tak perlu. Kenapa tak perlu? Kita tengok di sini. Korang tengok Korang tengok. Kalau saya masuk markah 90, dia akan keluar apa? A. 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 Setuju kan? Kalau saya masuk 80, A juga. A juga. A juga. Dua-dua ni kes yang dekat sini. Okay. Saya masuk 79. Adakah dia akan buat yang ni? Dia akan display A tak? B. Tak. Dia tak akan buat yang A ni. Tapi dia akan terus uji yang kedua kan? Dia uji pertama, tak lulus syarat ni. So, uji yang kedua, adakah markah lebih besar 70? Yes, 79. So, dia automatik akan keluar B. Adakah dia akan uji untuk C ni? Tak dia tak akan uji untuk C. Sebab dia jumpa B, dia terus keluar ke bawah. Kita tengok dia punya ni. Okay, ni sama juga. Start dengan stop kena ada. Read mark. Okay, dia samanya. Saya nak try dengan markah 59. Dia baca markah. Markah dia 59. Dia uji yang pertama. Adakah 59 besar daripada 80? Tak. Terus tak. So, dia tak buat ini. Dia tak buat ini pun. Dia terus ke bawah lagi. False kan tadi kan? Dia uji pula. Adakah 59 besar daripada 70? Tak juga. Tak. Tak. So, dia bukan true. So, dia tak buat juga yang ni. Dia false lagi ke bawah. So, apa yang dia akan buat? Dia terus display C. 59 ni kita akan dapat grade dia adalah C. Okay. Cuba kita tengok dengan nilai markah yang berbeza pula. Sekarang saya nak try dengan 73.
read mark, markah saya 73. So dia akan uji yang pertama, adakah 73 lagi besar daripada 80? Tak. Tak. So dia Tak. tak buat yang ini. Dia akan pergi kepada false. Dia uji yang ni. Adakah 73 lagi besar daripada 70? True. So dia akan display B. Lepas display B, dia ke kanan, dia ke bawah, dia terus sampai stop. So dia tak pergi masuk pun ke arah C di sini. Okay. Kalau markah dia 90 pula. Kalau markah 90, dia uji A ni. Uji yang pertama ni, 90 lebih 80, true. Display A, terus ke bawah. Ni semua langsung dia tak buat. Sebab itulah yang saya kata tadi, kalau untuk selection ni, walau berapa banyak pilihan selection yang dia ada pun, output dia hanya ada satu sahaja. Sebab tu kita kata A or B or C tadi kan? Ingat tak? Okay. Okay, boleh faham tak tu? Alright, okay, good. Okay, kita tengok sebelum kita tengok soalan ni, kita tengok dulu yang video saya dah buat. Okay, tengok yang pertama, ini korang fokus pada markah lebih 80. Tengok belah kanan dulu. Enter mark, masukkan markah belah kiri. Markah saya masuk 87. 87 dia pergi ke kanan terus. Output grade A. Saya ulang balik tengok belah kanan ni. Masukkan markah, saya masukkan markah kat sini. 87, dia uji kat sini. Mark besar 80, betul, grade A, terus habis. Dia tak buat langsung belah kiri ni kan. Okay. Contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Saya masukkan kali ini. Kau tengok, okay, saya masukkan. Tengok belah kiri tu, 70. Dia uji kat sini, dia ke kiri. Adakah markah besar 60? Betul, grade B. Tak apa, saya ulang sekali lagi Kau tengok belah kanan ni pula. Masukkan markah 70, dia uji kat sini, false, dia uji kat sini pula, true. Sebab tu grade dia jatuh kepada B. Saya ulang sekali lagi, tengok dulu Masukkan markah, dia uji markah besar 80. False, ke kiri, uji markah besar 60, betul, dia jatuh grade B. Okay. Kita tengok yang ketiga. Masukkan markah 57. Besar 10 tidak, besar 60 tidak, dia jatuh grade C. Okay, saya ulang sekali lagi Tengok belah kanan tu. Masukkan markah, adakah markah besar 80? Tak, dia akan false, besar 60 tak, akan false, jatuh grade C, baru dia N. Okay, boleh nampak tak? Boleh. Okay. Alhamdulillah. Okay, harap korang faham Jadi sebenarnya ada satu lagi nested, tapi itu nanti kemudian. Nanti korang keliru dengan nested yang saya dah ajar ni. Kita fokus pada yang simple-simple dulu. Okay, tengok soalan selection yang pertama ni. Okay, ni senang je. Kita tengok dia punya ni je lah. Dia punya pseudocode je lah Nak simple-simple je. Input dia apa ni? Input dia? Input dia apa? Temperature. Okay, input dia temperature. Process determine apa tadi tu. Output dia apa? Display overheat. Apa output dia? Dalam tanduk tu lah. Overheat. Or no output tau. No output. Kita nak beritahu Alright. Kita tengok dia punya pseudocode. Start. Bawah sekali N. Kemudian dia punya ni read. Read temperature. Kemudian if temperature besar atau sama dengan 80, kita print overheat. Dalamnya, dalam double quote overheat. And if. Itu sahaja. Kan? Itu sahaja. Ni untuk single selection. Okay, tengok contoh yang kedua.
Okay. Dia ada overheat dengan normal. So, input dia sama juga, temperature, proses determine whether apa semua tu lah. Output dia ada dua, iaitu overheat dengan normal. Okay, good. Okay, kita tengok ni pula lah. Kita tengok flowchart dah pula. Okay, start. Ke bawah, lepas tu read temperature. Okay, lepas tu di ke bawah lagi diamond. Boleh taruh if tau, tak ada masalah. If temp besar atau sama dengan 80. Okay, kalau true, print terus. Print overheat Okay, kalau false, print normal. Tak payah uji tak apa. Lepas tu, end terus. Ini pun bawa ke bawah, terus ke sini. Okey, boleh kan? Boleh. Boleh. Okey, tengok contoh yang ketiga, yang terakhir. Okey, ni ada 3, ni nested. So, overheat normal dengan cool. So, input dia masih lagi temperature. Proses determine whether apa semua tu Output dia ada 3, iaitu overheat or normal or cool. Right? Kita buat sedokot pula. Start. Read. Temperature. If. Temperature besar atau sama dengan 80. So, print. Overheat. Else. Uji lagi. If. Temperature besar atau sama dengan 70. Print. Tak apa yang sengit-sengit macam ni Baru rare kan? Apa faham saya? Tak Okey. Barulah syok kan. Saya dare to be different. Saya suka macam tu. Tapi betul lah kan, janganlah kita ni. Okay, else print cool. Kemudian and if jangan dilupain. Benar sekali. And wow, rare. Okey tak macam tu? Okey, sir. Okay. Okey, sir. Boleh. Okey, boleh buat rasa kan? Okey, cuba okey, itulah selesailah untuk tajuk selection kita. Ya. Alright. Firdaus memang macam tu. Okey, so saya tunjuk tu 3 jenis selection tu, video dah tunjuk semua. Okey, kawan kau tengok dekat classwork ni kan, saya dah letakkan consultation video ni, saya dah letak banyak tau, sampai looping saya letak. So, korang boleh tengok bila-bila masa sebenarnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Lepas tu dekat sini korang boleh tengok bila-bila masa. Cuma untuk kelas-kelas saya akan bagi tahu video tu video berapa, poin berapa pun semua. Untuk rekod saya, untuk laporkan kehadiran korang. Okey, sebab tu korang nampak macam dah tengok saya tu kata 1.0 ni. Belasah je lah, korang terima je lah kata faham je. Boleh tak itu? Boleh. Boleh, sir. Alright Okey. Kemudian dekat sini saya tambahkan satu lagi video baru. Okey, ini saya combine 3-3 tau. Korang tengok ni. Ini saya tak dekat sini. Okey, ni sequence punya video. Saya buat satu video khas untuk sequence saja tapi dah combine 3-3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Okey, wabarakatuh. kat sini
Kita tengok Contoh soalan sequence dengan sorry. Saya dah buat pseudocode dengan flowchart dia. Slow pula internet ni, sorry. Input, kita tahu. Okey, saya dah buat pseudocode flowchart. Lepas tu saya siapkan coding dia. Okay. Apakah berarti? Lepas tu saya tambah, saya siap yang coding Datang dekat situ, enter okay. number 1. Masuk dah run semua. Enter number 2, kita masukkan 15. Enter. Dan sum of the numbers adalah 4. Itu untuk sequence. Nanti korang tengok okay. Right. Untuk selection pun saya dah masukkan, tapi selection saya tak buat run. Tapi saya buat dari sudut data flow tadi tu. Nanti korang tengok Assalamualaikum. Sebab saya takut ada yang tertinggal kelas tu kan. If mark. Okay. Lepas tu dia punya saya siap dia punya data flow dia. Saya tak buat run tapi saya buat data flow Nanti korang tengok Rata untuk program ini. Pertama, markah itu kurang daripada 80. Kita masukkan markah 56 dan pergi kepada fail. Pergi kepada end. Kita tengok kalau markah itu besar dari 80. Masukkan markah 87 contohnya. Kita pergi kepada pass. So begitulah cara bagaimana selection ini berfungsi. Okay Boleh tak macam tu? Boleh. Boleh. Satu contoh Boleh, sir. Satu contoh soalan selection. Saya run lah untuk korang petang-petang ni. Okay. Coding saya tak ajar lagi pasal minggu depan sebenarnya baru masuk tajuk. Oh sorry, habiskan looping baru ni. Enter mark 98. Enter. Dia tu big pass lah. Okay, kita run lagi. Enter mark 34. Enter. Dia keluar fail. Macam tu lah Contoh lain. Ni ABC. Kalau kita run. Masukkan markah 87. Dia keluar A. Markah 67. Dia keluar C. Ui. Salasnya. Masukkan markah 76. Dia keluar B. Okay, ini kita baca tadi lah Okey, ada soalan tak? Ada sebarang soalan tak? Tak ada, sir. Oh, bagus Fikri. TikTok. Yang lain-lain? Yang lain-lain? Kelas saya ada 78 orang. Hari ni 61 je. Mana yang lain? Di sini. Tak ada, sir. Tak ada, sir. InsyaAllah tak ada. Kelas saya 78. Ni ada 61 je. Mana yang lain ni? Saya kongsi dengan Fikri. Okey, itu settle. Kalau ambil gambar korang siapa hari apa tadi. Yang lain mana ni? Saya berialah hai. Kalau tidak petang ni baik kita duduk lepak-lepak je kan. Okay, make sure pesan-pesan kat kawan-kawan kan. Okey. Itu yang kita mampu buat lah kan. Yang saya mampu buat untuk bantu korang. Memang kita nak jumpa, kalau yang paling best kita jumpa berdepan-depan kan. Tapi dah tak boleh macam ni. So itu yang saya bantu, cuba bantu. Kalau tak faham, bincang dengan kawan-kawan. Boleh tengok video-video banyak saya sediakan dah. Kalau tak faham juga, PM saya boleh Okay, untuk portfolio tu nanti saya akan fikir cara terbaik lah. Sebab macam ada masalah lah nak semak portfolio tu. Nanti saya akan inform kalau ada cara yang lebih baik untuk kita sama-sama mudah. Kita sama-sama mudah, tapi pada masa sama kita sama-sama faham dengan terbaik mungkin. Boleh Boleh. Okay, kita akan berhenti kat sini lah So, enjoy your weekend. Teruskan buat soalan selection pula. Dah boleh mula selection. Minggu depan di Isnin insyaAllah saya nak tengok soalan selection pula. Sequence dah settle kan?
Cuma soalan 2 dengan soalan 8 dan 9 je belum. Itu sekejap saja insyaAllah. So korang boleh mula dengan selection punya soalan, sudah kod dengan flowchart semua. Okay, kita akan berhenti kat sini. Terima kasih untuk half an hour dengan saya. Saya sudahi kelas kita dengan surah Al-As. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.